Baik, pendengar, berikut ini yang kirimkan SMS katanya mahu namanya, nombornya kalau sesiapa tanya dirahsiakan. Katanya di sini, saya dah pun jual rumah ini. Ya, saya serahkan kepada ejen rumah untuk bantu saya kisi. Dan rumah ini saya beli daripada seorang pemilik rumah jugalah, orang Melayu kita yang jual. Dan rumah ini saya beli sebab harganya memang cukup murah. Pada mulanya saya tidak percaya kisi. Kenapa saya beli rumah ni? Dengar sini katanya, saya memang tidak percaya akan kewujudan makhluk-makhluk halus, aka hantu dalam dunia ini. Apa yang saya tahu, selagi saya tak pernah nampak, selagi saya tidak pernah merasakan ketakutan, selagi itulah makhluk ini tidak akan wujud dalam hidup saya. Dari itu, inilah yang membuat saya membeli rumah ini. Walaupun saya sudah diterangkan, rumah ini adalah bekas rumah orang mati dibakar anak beranak di dalamnya. Sebelum ini saya dapat tahu kisi daripada orang-orang yang saya kenali. Orang Melayu yang tinggal di rumah ini sebelum saya mempunyai pelbagai masalah. Masalah gangguan dalam rumah. Bila dengar kisah tu, nak tak nak juga beli. Tapi oleh kerana kepercayaan saya tidak ada pada benda ini, maka itu saya, kata beliau ini, yang tidak bernama, sanggup membelinya dengan harga yang begitu rumah, below valuation. Cakaplah, harga sebenar, ya mungkin 380,000. Rumah tu dijual pada harga 300,000. Banyak penjimatan yang dapat saya raih. Jadi kata beliau, saya akhirnya membeli rumah walaupun sudah diterangkan. Rumah itu ada, ya, orang mati dibakar. Anak beranak kisi, ibu dan anaknya mati terbakar dalam rumah. Bukan bangsa kita, tapi pemiliknya sebelum ini adalah orang Melayu yang juga saya dengar-dengar kabar katanya sini turut diganggu. Bila saya tinggal, fikirkan tak ada apa-apa. Pada mulanya kisi, dia cuma main dengan perasaan. Kadang-kadang saya rasa macam ada orang jenguk-jenguk bila duduk di ruang tamu seorang diri. Saya adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Ada 2 orang anak. Bila anak ke sekolah, kerja rumah semua sudah selesai, suami bertugas, saya akan duduk dekat ruang tamu menonton televisyen pada petang-petang hari. Petang-petang hari pun rasa takut, rasa macam ada sesuatu memerhatikan saya. Dari bilik dekat dapur macam ada orang jenguk-jenguk. Bila saya toleh, perasaan itu hilang. Tiba-tiba rasa meremang bulu roma. Kadang-kala apabila saya berada dalam bilik sedang bermain komputer. Kisah yang paling menakutkan sangat-sangat, yang paling menyeramkan, yang saya terkena dulu, barulah anak-anak dengan suami terkena. Apabila saya sedang duduk di dalam bilik bermain komputer, tiba-tiba kisi, saya ternampak ada perempuan badan macam terbakar sedang pimpin tangan anaknya masuk ke dalam bilik anak saya. Benda itu saya ternampak hanya sekelip mata dan hilang begitu saja. Saya mula rasa seram sejuk dan dari situ saya mula ingin tahu. Saya pun Google tentang afterlife. Saya Google ingin tahu tentang kewujudan makhluk-makhluk halus. Banyak penjelasan. Lebih banyak saya baca, lebih berpengetahuan, lebih takut saya dibuatnya. Yang paling menyeramkan, yang paling menakutkan kisi, anak saya 2 orang tidur sebilik. Tengah-tengah malam terpekik sekuat-kuatnya bila mereka sedang tidur. Saya dengan suami yang sedang baring dalam bilik terbangun. Bila masuk dalam bilik anak, kedua-dua anak saya menangis tak henti-henti. Dua-dua anak perempuan. Tanya kenapa? Dia tak perlu cakap. Tarik keluar duduk dekat ruang tamu. Sedang anak saya nak bercakap ni, dekat dapur dengar greng, greng. Meja makan di dapur ditarik-tarik beberapa kali. Hairan bila kita toleh tengok, benda tu tak buat. Tapi meja dapur dah sengit. Suami pun kata, abang memang dari mula awak ambil rumah ni rasa tak sedap. Rumah ni kan ada orang mati terbakar. Kisi bila suami cakap macam tu, pintu semua, pintu bilik, pintu tandas, semua dihempas serentak kisi. Saya dengan suami bangun terperanjat tengok pintu semua tertutup. Dah ada benda yang tak kena. Malam tu juga telefon bapa mentua.
bapa mentua saya ni boleh semah-semahkan rumah. Dia datang dengan mak mentua saya, dengan Pak Long saya. Masuk dalam rumah, bapa mentua saya mula membaca ayat-ayat kerusi. Casey boleh dapat rasakan benda dalam rumah tak terima. Tapi Casey kata bapa mentua saya, benda ni tak boleh dihalau, hanya boleh disenyapkan buat seketika. Kemudian dia akan datang mengganggu balik. Ada baiknya rumah ni dijual. Saya kata, macam mana nak jual? Saya baru beli. Kata teman kita ini, terpaksalah hidup. Bayangkan para pendengar, terpaksalah saya hidup bersama dengan mereka. Casey, setelah bunyi, setelah nampak benda bergerak-gerak, benda ni mula tunjukkan sedikit demi sedikit. Saya pernah duduk dengan suami, nampak budak kecil lari masuk dalam bilik anak. Saya fikirkan anak saya. Kemudian saya tengok suami, suami tengok saya. Kita tak ada anak lelaki. Macam mana boleh nampak budak kecil lelaki lari masuk dalam bilik?